Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-10. 我们今天早上要读的经节 Saya kita untuk membuka dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. 取自罗马书第10章9到15节。 Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan yang bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 罗马书第10章9到15节，传道先用印尼语念一遍，然后我会用中文再念一遍。 Roma 10 ayat 9 sampai 15 berbunyi demikian. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang, dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkannya langkah-langkah kaki mereka yang membawa kabar baik. 罗马书第10章9到15节，你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。经上说，凡信他的人，必不至于羞愧。犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求主名的，就必得救。14节，然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等佳美！ Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah Bapak Saudara sekalian, kita semua yang sudah membaca, merenungkan, dan lebih lagi adalah menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. 我们读经到此，我们真心读经、实行、思考的，特别是在我们生活当中活出来的，有福了。 Bapak Saudara yang terkasih, saya memulai khotbah ini dengan satu pertanyaan seperti ini, Bapak Saudara. Bagaimana perasaan Bapak Saudara sekalian, kita semua, jika seandainya aib kita, dosa kita, kesalahan kita itu yang memalukan itu dibuka di depan umum? Apa perasaan kita? 亲爱的弟兄姐妹，我要以一个问题来开始我今天的讲道。我想问大家，如果我们的耻辱，就是使我们羞愧的事情被当众揭开，我们有什么感觉？ Saya percaya bahwa kita semua akan merasa malu karena aib kita dibuka di depan umum. 我相信我们都会非常的羞愧，因为我们的耻辱被当众揭开。 Tapi kita harus ingat bahwa Efesus mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat, dan semakin banyak orang itu suka membuka aib orang lain di depan umum. 但是我们要记得，就是以弗所书说啊，这些现代的世代是邪恶的，所以越来越多的人，就是现代的人，越来越爱揭开人家的这个羞辱的事。 Orang memanfaatkan teknologi yang sekarang canggih dan mudah sekali menyebarkan aib orang lain agar menjadi viral dan pada akhirnya ketahuan di mana-mana. 人们就利用这个非常先进的科技，透过这个媒体来传播、散播别人的耻辱，好让大家都。 Contoh lain, Bapak Saudara, kita tahu dari kalangan para artis, Bapak Saudara, yang beberapa kali ini viral, Bapak Saudara. 另外一个例子就是我们知道明星之间有很多事情已经被散播出来了。 Di awal pernikahan mereka begitu mesra dan memamerkan semua kemesraan, kebaikan daripada pasangan-pasangan mereka. 他们刚结婚的时候，总是会暴露出来他们如何的亲密，如何的相亲相爱。 Tetapi ketika ada masalah dalam rumah tangga dan pada akhirnya hendak cerai ataupun sampai cerai, maka terjadi peperangan aib, Bapak Saudara, di media sosial.
但是如果他们有问题之后，然后要离婚或者已经离婚之后，他们就在那个社交媒体上，就好像有着互相攻击的，好像这个互相揭开这个耻辱的战争一样。 Antara satu orang dengan orang yang lain dengan mantannya saling menjelekkan, menyebar aibnya yang selama ini dia ketahui. 就是一个人和他的前妻或者他的前夫，就是互相的散播他们应该是他们的隐私，他们不能揭开的一些的耻辱的事情。 Ada begitu banyak contoh orang itu suka menyebar aib, Bapak Saudara, antara orang tua dan anak, antara teman dengan teman, antara sahabat dengan sahabat, dan banyak orang lain suka menyebar aib orang lain. 散播耻辱的这个事件非常的多，很多例子，有的是朋友之间、同事之间，或者父母孩子之间，或者兄弟姐妹之间。 Pertanyaannya, mengapa orang suka menyebar aib orang lain, Bapak Saudara? 问题是为什么人家喜欢散播别人的耻辱？ Tujuannya hanya satu, untuk membuat dia malu dan menghancurkan orang itu. 目的只有一个，要使他羞愧，要破坏他的名誉。 Karena itu ada sebuah kiasan lama yang berkata begini, Bapak Saudara, jika aib itu terbuka, maka sama saja dengan menaruh arang di muka orang itu. 就有一个俗语这样说：如果把一个人的耻辱暴露出来，就等于我们用那个黑炭抹在他的脸上。 Aib itu diibaratkan seperti arang yang dicorengkan di wajah kita, Bapak Saudara, di wajah orang tersebut. 这个耻辱呢，被比喻为这个用木炭抹在或者涂在一个人的脸上，就是脏脏的。 Karena mukanya telah dicoreng oleh arang, maka mukanya menjadi tidak bagus lagi kelihatannya dan pada akhirnya dia menjadi malu, Bapak Saudara. 用木炭这个填在人家的涂在人家的脸上，就这个脸变成不好看，很羞愧了。 Demikianlah orang yang aibnya dibuka, dia akan merasa begitu malu, malunya sangat besar. 这就是一个人，如果他的耻辱被揭开、暴露出来，他就会这么一个很羞愧的感觉。 Saya percaya bahwa semua kita di ruangan ini kita akan setuju bahwa yang namanya aib, yang namanya dosa, yang namanya kesalahan orang lain itu jangan sampai dibuka, dibicarakan di depan orang lain. 我相信我们都同意，人家的过错、人家的罪犯、人家耻辱的事情，我们不应该暴露出来或者揭开，我们不应该当众就是揭开。 Tahukah kita, Bapak Saudara, bahwa apa yang kita pikirkan ini sejalan dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita semua orang-orang berdosa. 那弟兄姐妹，生我们所想的这个想法是与神相称的，就是他为我们的想法也是如此。 Tuhan itu tidak pernah mau mengumbar aib manusia berdosa dimanapun juga. 神不要把我们罪人的那种耻辱的事情揭露出来。 Padahal Tuhan itu paling tahu siapa kita. Dia tahu begitu banyak dosa yang kita perbuat dan kita simpan, Bapak Saudara. 其实神最了解我们到底是谁，我们犯过的罪那么多，我们的过错那么多，他知道。 Walaupun Tuhan tahu kita banyak dosa, tapi itu bukan berarti bahwa dosa itu perlu dipermalukan. 我们藏着这么多罪，他最知道，他最理解，但是这不等于我们的这个罪要使我们被不至于羞愧。 Karena itu yang sebaliknya terjadi, Tuhan tidak permalukan, justru Tuhan menutupi aibnya kita manusia, Bapak Saudara. 反倒他不是羞愧我们，使我们羞愧，他反倒呢掩盖着我们的罪。 Tuhan jaga muka kita agar tidak tercoreng. 他就是保持着我们的情面，好让我们的脸不会被那个木炭涂着。 Inilah yang dikatakan Bapak Saudara Rasul Paulus dalam pasal 10 ayat yang ke-11, Bapak Saudara. 这就是使徒保罗在第10章11节所说的。 Dikatakan bahwa siapa saja yang percaya kepada dia, percaya kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. 凡信他的人，就是凡信耶稣的人，必不至于羞愧。 Inilah karakter Tuhan yang sangat berjauh berbeda dengan karakter kita manusia. 这就是神与人的品格成反比的地方。 Bapak Saudara yang terkasih, kata dipermalukan pada bagian ini bicara tentang sebuah konteks rasa gelisah, rasa takut, rasa khawatir dari jemaat pada saat itu. Bagaimana kalau pada akhirnya dosanya itu dibuka di depan umum dalam sebuah pengadilan akhir. 保罗所说的这个羞愧指的是什么呢？指的呢是一种非常焦虑、非常害怕、非常担忧的感觉，很怕自己的过犯、自己的罪孽会被揭开、被暴露出来。什么时候暴露出来？就是在最终的审判之后。 Bagaimana jikalau pada akhirnya ketika kita diadili di depan Tuhan, Tuhan rupanya tidak membela kita. Apa yang kita imani selama ini rupanya sia-sia, dia tidak membela kita. 要是到了最终的审判，原来我们所信的神不会维护着我们，原来他不会保护着我们，原来他会揭开我们的耻辱，那怎么办？ Bagaimana jika pada akhirnya Tuhan tidak menyelamatkan kita, padahal kita sudah beriman kepada Dia? 如果到了最终我们所信的上帝
根本不救赎我们，那怎么办？ Dan pada akhirnya dosa-dosa kita itu ditampakkan semuanya di depan orang banyak. 而如果我们的罪孽都被暴露出来，然后被当众揭开，那怎么办？ Pada saat itu saya percaya kita akan merasa malu dan kecewa kepada Tuhan yang kita sembah. 就是那个时候，我们必定是感觉非常的羞愧，非常对神失望。 Tapi Bapak Saudara, bacaan kita pada dari Rasul Paulus di Roma 10 ini mengatakan bahwa tidak demikian. Orang percaya tidak akan pernah dipermalukan. 但是使徒保罗在罗马书第10章强调说，不会这样，因为凡信他的人，必不至于羞 Sekali 愧。 lagi, orang percaya tidak pernah akan dipermalukan. 我再说一遍，凡信他的人，必不至于羞愧。 Mengapa orang percaya tidak bisa dipermalukan, Bapak Saudara? 为什么信他的人必不至于羞愧呢？ Di ayat 10 dikatakan karena orang percaya telah dibenarkan, Bapak Saudara. 因为第10节说，因为这个信他的人已经被称义 Jadi 了。 kita tidak dipermalukan karena apa? Karena kita dibenarkan. 我们不至于羞愧，因为我们已经被称义了。 Dibenarkan, Bapak Saudara, dalam bagian ini kita harus paham satu hal yang menjadi dasar untuk kita paham kenapa kita itu dibenarkan. 称义，我们要理解它的基本的原则，我们为什么会被称义？ Kita perlu paham satu hal bahwa kita orang-orang berdosa ini jauh dari kesempurnaan yang ditetapkan oleh Tuhan. 我们要理解，我们这个罪人离上帝的标准、离上帝的完美是非常远的。 Kualitas kebenaran kita itu tidak pernah masuk standar kualitasnya Tuhan. 我们公义的标准远远没有符合过神的标准， Standar Tuhan itu adalah sempurna, Bapak Saudara. 因为神的标准是完美的。 Tetapi kita masih banyak dosa yang kita lakukan. Bahkan kalau 3 kali sehari kita berbuat dosa, maka hitung sendiri dosa kita. Begitu banyak dosa yang kita lakukan. 但是我们日常生活中还往往犯罪，比如说我们一天只犯3次罪，我们再乘1年就多少罪了？ Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita menjadi benar dan tidak dipermalukan? 问题是我们如何才能被称义，不至于羞愧？ Jawabannya kembali lagi bahwa kita butuh untuk dibenarkan. 答案是我们需要被称义。 Siapa yang membenarkan kita, Bapak Saudara? 谁让我们能被称义呢？ Siapa yang bisa membenarkan kita? 谁能使我们称义？ Jawabannya dikatakan bahwa Yesuslah yang membenarkan kita. 答案是只有耶稣能够使我们称义。 Mengapa Yesuslah yang bisa membenarkan kita, Bapak Saudara? 为什么只有耶稣能够使我们称义？ Karena yang pertama, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia sama seperti kita. 因为第一，耶稣是成为人，像我们一样的人的上帝。 Dan yang kedua, Yesus itu taat kepada Allah Bapa, bahkan taat sampai mati tanpa berbuat dosa. 第二就是耶稣顺服于神，以至于死。他死的时候也完全没有犯罪。 Kualitas kebenaran dari Yesus inilah yang diperhitungkan kepada kita, Bapak Saudara. 就是主耶稣这个公义的这个品质，他的标准，神数算为是我们的标准。 Jadi pada akhirnya kita itu dilihat menjadi benar, bukan karena kita benar, karena kita berada di dalam Yesus yang benar. 所以呢，我们被看作成为义，不是因为我们本有义，而是因为我们住在本有义的耶稣 Kita 里面。 dilihat benar oleh Allah Bapa bukan karena kita benar, tapi karena kita di dalam Yesus yang benar, Bapak Saudara. 天父看见我们，使我们称义，不是因为我们本有义，是因为我们住在本有义的耶稣里面。 Inilah alasan mengapa Yesus perlu datang ke dalam dunia. 这就是为什么主耶稣需要来到这世界上。 Dia datang bukan untuk membuka aib kita, bukan untuk mempermalukan kita. 他来世界上不是要揭露我们的耻辱，不是要使我们羞愧。 Sebaliknya ia datang untuk menolong kita, menghapus aib kita, menghilangkan, melupakan aib kita. 反之，他来是要除掉、要消灭、要忘掉我们所有的羞愧。 Dia melakukan semuanya itu dengan mati di kayu salib. 他以什么方式呢？他又以死在十字架上这个方式。 Bahkan Yesus rela dipermalukan agar kita nantinya tidak dipermalukan. 因为耶稣已经承受了那种羞愧，以至于我们不再需要承受那个羞愧。 Bapak Saudara yang terkasih, ingat kisah Raja Salomo pada akhir hidupnya, Bapak Saudara. 亲爱的弟兄姐妹，我们是否记得所罗门王在他就是临终的那一段时间？ Raja Salomo jatuh pada perjinahan rohani, yaitu jatuh pada penyembahan berhala di akhir hidupannya. 他就是在他这个临终的一段时间呢，他犯了属灵的奸淫，就 Ini 是拜偶像。 adalah sebuah dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan. 这是使神非常的心疼的一件就是一个罪。
Tuhan marah dan Tuhan berkata kepada dia bahwa dia akan mengkoyakkan kerajaan Israel dari dia dan keturunannya. 神非常的生气，然后他就说，所罗门王，他和他的后裔的这个以色列王国会被分裂。 Tapi Tuhan berkata begini kepada Salomo, Bapak Saudara. 但是神还是这样对所罗门王这么说。 Tuhan tidak akan mengkoyakkan seluruh kerajaannya karena dia ingat hambanya Daud. 他不会彻底的分裂以色列王国，因为他纪念他的仆人大卫。 Dia ingat janjinya kepada Daud dan dia ingat Daud adalah hamba yang setia. 他纪念他忠心的仆人大卫，他纪念他对他的应许。 Kita lihat kerajaan Yehuda itu bertahan sampai dengan zaman Yesus Kristus. 我们看见犹太王国一直存留到耶稣基督的那个时代。 Kenapa Bapak Saudara? Karena kesetiaan Daud diperhitungkan kepada Israel, kepada Yehuda pada saat itu. 因为大卫的忠心被神数算为义，就是被上帝保留到就是耶稣基督的时代。 Demikianlah kebenaran Yesus Kristus, itulah yang diperhitungkan kepada kita orang-orang berdosa. 就这样，耶稣基督的那种义，也这样数算为我们罪人的义。 Kebenaran Yesus Kristuslah yang digaransi kepada kita orang-orang berdosa. 就是耶稣基督本有的那个义，就保证了我们罪人称义。 Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 主内和基督内的亲爱弟兄姐妹， Suatu hari sekitar jam 5 pagi pintu apartemen saya diketok sama orang. 有一天早上，凌晨5点，我的那个主屋的门被人敲着。 Saya kaget karena ketokannya itu semakin kencang Bapak Saudara dan berulang-ulang kali kecoknya semakin kencang Bapak Saudara. 我非常的惊讶，因为呢，他敲门的那个声非常的急促， Terkesannya itu terburu-buru ketoknya. 很急促的敲着。 Karena ketokannya itu sangat kencang, saya langsung terbangun dari tempat tidur dan pergi untuk membuka pintu. 因为他大声的敲着，所以呢，我就跳起来，我就马上去开门。 Awalnya saya pikir tetangga atau kirain security lagi bawa info penting apa dan buru-buru datang ke sana, karena itu saya segera bangun untuk pergi buka pintu. 我是这样想的，也许是我的邻居或者保安带着什么紧急事件要报告，所以我马上去开门。 Waktu saya pergi buka pintu, Bapak Saudara, saya kaget, bukan security rupanya. 我一开门就吓倒了，因为不是保安， Bukan juga tetangga, tapi ada seorang asing kurang lebih 40-an tahun, Bapak Saudara, sedang berdiri di depan saya. 也不是我的邻居，反而是一个大概40多岁的陌生人站在我面前。 Waktu saya kaget lihat dia juga kaget lihat saya, Bapak Saudara. Sama-sama kaget kita pada saat itu. 我看见他的时候吓了一跳，他也看见我吓了一跳，让我一起吓了一跳。 Karena sama-sama kaget, dia mundur 2 langkah, Bapak Saudara, ke 就是 belakang. 因为都吓了一跳，然后他就退了2步。 Apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini, dengan bapak ini, Bapak Saudara? 其实这个先生他到底发生了什么事？ Rupanya bapak ini baru pulang miras, Bapak Saudara. 原来啊，他带回来的是那个他很多酒精。 Ketahuan dari mana? Bau alkoholnya sangat tajam, Bapak Saudara. 他 Tajam sekali. 他喝酒，所以我知道，因为它的味道，那个酒精的味道非常的浓， Berdirinya sempoyongan, Bapak Saudara. 他就那个这个徘徊的这样站着。 Ngomongnya itu juga nggak jelas. Sepertinya dia nggak bisa bahasa Indonesia, Bapak Saudara. 就是讲话也咕噜咕噜不清楚的，好像他不会说印尼语。 Tapi karena sudah panik, rasa bersalah, rasa malu, tiba-tiba mabuknya hilang. Saya lihat, Bapak Saudara. 但是因为他又焦急，又吓倒了，然后他又好像很羞愧，所以呢，他的那个嘴就是醉酒也是马上消失了。 Jadi ekspresinya seolah-olah mau minta maaf kepada saya dan tunjuk-tunjuk ke atas sambil jalan, Bapak Saudara. 所以他表情又改为一个好像很要道歉的表情，然后他就指着上 Dia mau 面。 bilang bahwa dia salah lantai, salah kamar. Lantainya lantai 16, saya lantai 15. Dia di atas maksudnya. 他想说我来错楼了，应该是16楼，我住在15楼。 Saya ingat kisah ini waktu saya mempersiapkan bagian khotbah ini, Bapak Saudara. 当我准备这个讲章的时候，我记得这个事件。 Lalu saya berpikir begini, mengapa orang ini tidak saya izinkan untuk masuk ke rumah saya, ke kamar saya? 然后我就想，我为什么不让这个人进我的房子来？ Apakah karena dia mabuk, dia baru pulang dugem, miras dan sebagainya? Apakah karena itu? 是不是因为他醉酒了，或者因为他是泡吧了？是否他已经喝酒了？ Saya rasa bukan itu alasannya, Bapak Saudara. 我想不是理由。 Lalu apa jawabannya, Bapak Saudara? 那答案是什么？ Jawabannya sederhana, karena dia bukan bagian dari saya. Saya tidak mengenal dia, tidak ada relasi di antara saya dan dia, Bapak Saudara. 很简单，就是因为他不是我的一部分，我不认识他，所以他不是我生活中的一部分，没有直接的关系。 Karena dia bukan bagian dari saya, otomatis dia juga bukan bagian dari keluarga saya, isi rumah yang ada.
因为它不是我生活的一部分，这自然的，它也不是我家人的一部分，我房子成员的一部分。 Lain hal kalau yang ketok pintu itu adalah istri saya, anak saya, teman saya, jemaat Tuhan, pasti beda ceritanya Bapak Saudara. 如果敲门的是我的妻子、孩子，或者我的朋友，或者这里的会友，一定是不一样的故事。 Mereka pasti akan saya persilakan untuk masuk ke dalam rumah saya. 我一定邀请他进屋来。 Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari saya Bapak Saudara. 为什么？因为他们是我生活的一部分。 Ada relasi di antara saya dan mereka dan saya. Karena itu saya mempersilakan mereka untuk masuk. 因为我和他们之间有那种关系，亲密的关系，所以我邀请他们进来。 Secara otomatis mereka juga bagian dari isi rumah tangga saya. 那自然而然的，他们也是我家庭成员的一个。 Demikian Bapak Saudara keselamatan dan hidup kekal di dalam Kristus Bapak Saudara. 那弟兄姐妹，在基督里的救赎和永生也有同样的原 Kita 则。 akan selamat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pertama-tama bukan karena kita baik dan kita berbagian dalam kerajaan surga. Bukan Bapak Saudara. 我们会得救，我们在天国有份。第一，不是因为我们自己有那种义， Kita bisa masuk karena kita bagian dari Yesus yang membenarkan kita. 我们能够进天国，是因为我们是那个称我们为义的耶稣，我们是他的一部分。 Setelah Yesus membenarkan kita, barulah kita menjadi bagian dalam anggota kerajaan Allah. 耶稣把我们称义的以后，我们才能够是天国的一部分。 Karena itu pada akhirnya waktu kita pulang ke sana, kita bukan orang asing. Tuhan Yesus mengenal kita. 所以，当我们回到天国的时候，我们不再是陌生人了，因为耶稣基督认识我们。 Sebab pada akhirnya orang akan pulang ke sana, tapi Yesus tidak kenal mereka. 因为有些人他们都会回到那边去，但是耶稣不认识他们。 Tapi orang-orang yang telah dibenarkan, Yesus akan kenal mereka dan persilahkan mereka untuk masuk. 但是已经被称义的人，耶稣基督认识他们，会请他们进来。 Akan tetapi Bapak Saudara, Paulus mengatakan untuk mengalami pembenaran dalam Kristus, maka berulang kali Paulus tekankan bahwa mereka itu perlu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut mereka. 但是保罗呢，多次的强调要得到这个救恩呢，需要什么呢？心里相信，口里承认耶稣是救赎主。 Mereka perlu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia telah mati bagi dosa-dosa mereka, tetapi Dia telah bangkit dan hidup bagi kita orang-orang berdosa. 因为我们这个人心里要相信，就可以称义；口里要承认，就可以得救。我们要承认他是神叫他从死里复活，我们就能得救。 Bapak Saudara percaya dalam hati ini, Bapak Saudara berbicara tentang sebuah kesadaran Bapak Saudara. 心里相信，这指的是我们有一种悟觉。 Kesadaran akan apa Bapak Saudara? Kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita punya begitu banyak kelemahan, banyak aib yang kita simpan. Kita tahu itu semua. 我们要意识到，我们是非常有限的罪人，我们很多软弱，我们藏着很多耻辱的事情。 Setelah kita sadar bahwa kita manusia berdosa dan begitu banyak dosa dan aibnya, kita butuh kesadaran yang kedua bahwa kita butuh untuk diselamatkan. 我们第一要意识到，我们是罪人，我们本是藏着很多耻辱的事情。那第二呢，我们也知道，我们要醒悟到，我们必须被得救。 Kita akan sadar bahwa jika saya tidak ditolong, maka saya pasti tidak diselamatkan. 如果没有我不得救的话，那我就不能就是得到这个救恩。 Dan Paulus katakan bahwa penolong itu, juru selamat itu sekarang dikatakan Yesus Kristus namanya Bapak Saudara. 保罗就再次强调说，那个救赎主叫做耶稣基督。 Ini berarti Bapak Saudara bahwa setiap kita yang merasa orang berdosa, yang butuh untuk ditolong, perlu buka hati untuk percaya pada Tuhan Yesus. 就是说，我们每一个罪人，我们知道我们自己是罪人的，我们必须敞开我们的心肠来接受耶稣基督。 Anak-anak muda sekarang katakan tekan tengah tombol terima Yesus, tekan enter terima Yesus Bapak Saudara. 那现在的年轻人常常说，要按钮，按什么钮呢？按就是接受主耶稣基督的那个按钮。 Pada saat itu Bapak Saudara, orang-orang yang terima Yesus tidak hanya terima di hati, tapi perlu mengakui itu sebagai pengakuan iman mereka di hadapan banyak orang. 那个时候的人接受主耶稣，不单单是心里接受而已，但是要从口里承认出耶稣是救主。 Itu sama seperti pengakuan iman rasuli yang selalu kita ucapkan setiap minggunya dalam ibadah.
这好像我们每个星期天崇拜会的时候宣告的使徒信经。 Mereka perlu mengakui itu ketika mereka di pengadilan, ketika mereka di hadapan orang asing, di rumah, dimanapun juga mereka perlu mengakui iman mereka jika itu dibutuhkan untuk dipertanggungjawabkan. 他们要承认他们的信仰，就是当众的，比如说在法庭，就是在圣殿，在当众，他们需要他宣告自己的信仰的时候，他们就必须承认他们的信仰。 Pengakuan iman yang demikian Bapak Saudara berisiko untuk apa? Untuk bagaimana mereka menjaga nama baik mereka, kepopuleran mereka, nyawa mereka, bahkan menjadi taruhan daripada pengakuan iman ini. 其实这种信仰的宣告呢，他们是冒着险的，冒着什么险？他们的地位啊，他们社会地位，他们的名誉，他们的知名度，甚至他们的性命都有危险。 Tapi orang-orang pada saat itu Bapak Saudara, mereka tidak pernah takut, mereka tetap berani untuk menyampaikan iman mereka di hadapan orang lain. 但是他们那时候一点也不害怕，他们还是仍然的敢于在当众呢，他们宣告他们的信仰。 Dari sini Bapak Saudara kita diingatkan untuk apa Bapak Saudara? Untuk jangan ragu, apalagi malu kepada Yesus Kristus. 这里提醒我们什么？我们不要犹豫，更何况不要羞愧来承认我们的耶稣基督。 Jangan ragu apalagi malu bahwa kita ini orang berdosa dan kita butuh juru selamat, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. 不要犹豫，也不要感到很羞愧，要承认我们相信主耶稣基督成为我们的救赎 Sebab 主。 yang harusnya malu itu Yesus kepada kita, karena kita orang berdosa dan banyak aibnya. Tapi Yesus tidak pernah malu mengakui kita di hadapan Bapa. 因为应当感到羞愧的是耶稣，因为我们他救赎的人是非常污秽的，犯罪的，非常脏，污秽的，所以呢，应该耻辱的是他，而不是我们。 Jadi kita gak boleh ragu apalagi malu karena Yesus Kristus. 所以我们不能犹豫，我们更不能因为主耶稣的名可耻。 Yesus sendiri pernah berkata di dalam Lukas 9 ayat 26 Bapak Saudara. 耶稣自己在路加福音第9章26节说过。 Saya ajak kita untuk baca dalam bahasa Indonesia sama-sama. 1, 2, 3. Kepada orang-orang yang merasa malu karena aku dan perkataanku, Anak Manusia pun akan malu mengakui orang itu ketika ia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapanya beserta para malaikat kudus. 路加福音第9章26节，凡把我和我的道当作可耻的，人子在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当作可耻的。 Sudah seharusnya kita nggak boleh ragu, apalagi malu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, beriman kepada Dia. 这个是应当的，我们不能疑惑，我们也不能感到羞愧来承认主耶稣基督是我们的救赎主。 Karena itu Paulus katakan pada ayat 13, siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. 所以呢，第13节保罗说：“因为凡求告主名的，就必得救。” Inilah panggilan pertama kita Bapak Saudara, panggilan keselamatan. Itu Tuhan memanggil kita untuk keselamatan kita. 这就是我们的第一个呼召，就是救恩的呼召。 Tuhan memanggil kita Bapak Saudara, semua orang berdosa untuk datang agar Dia menyelamatkan kita. 神要呼召我们每一个罪人来到他的面前，他要赦免我们的罪，给我们救恩。 Dia panggil kita untuk menghapus semua dosa-dosa kita. 他呼召我们来是要洗清、赦免我们的罪。 Karena itu ketika Tuhan panggil kita Bapak Saudara, jangan pernah keraskan hati kita. Lembutkan hati kita untuk terima panggilan keselamatan daripada Tuhan. 所以呢，当上帝呼召我们的时候，我们千万不能硬化自己的心，我们要软化自己的心，来敞开心肠接受他。 Jangan malu terima Yesus Bapak Saudara, biar kita menjadi selamat dan kita tidak dipermalukan. 不要以接受主耶稣基督为耻，而是不要感到羞愧。我们接受他之后，才不会被羞愧。 Tetapi Bapak Saudara, ada panggilan kedua yang Tuhan juga memberikan kepada kita, yaitu panggilan untuk memberitakan keselamatan. 进一步，我们还有第二个呼召，就是呢传扬这个救恩的呼召。 Bapak Saudara perhatikan Bapak Saudara dekor-dekor kita hari ini Bapak Saudara, dekor kita di HUT yang ke-71 ini Bapak Saudara. 弟兄姐妹要注意一下，我们就是71周年堂庆的装饰。 Coba saya tanya dulu, kira-kira dekornya apa Bapak Saudara, biar Bapak Saudara bisa respon. Dekornya apa sih yang menonjol hari ini? 我问大家比较突出的一个主题是什么呢？ Apa? Tangan. Ini karena 是手。 panitia kan 对 ya. 了， Dekornya yang menonjol apa Bapak Saudara? 突出的 Tangan-tangan lagi 装饰是什么？是 tangan-tangan 手。 lagi ngapain Bapak Saudara? 这个手正在做什么？ Lagi apa?
Ini lagi dengar atau lagi tidur nih? Lagi apa? Lagi melambai, Bapak Saudara. Ini adalah tangan-tangan yang sedang melambai, Bapak Saudara. 就是挥着的手， Seperti yang di samping saya ini, Bapak Saudara, sedang melambai. 就像这些手一样，他挥着手。 Dan tangan-tangan ini, Bapak Saudara, berada di semua penjuru, Bapak Saudara. 4 penjuru dan juga ada di tengah, Bapak Saudara. 而且四面八方，包括中间都有这些手。 Dekor ini kali ini sangat baik dan itu mengekspresikan, menggambarkan apa yang menjadi kebutuhan daripada manusia, Bapak Saudara. 这个装饰是非常的好，它表明了我们现在我们周围的人的最重要的需要。 Tangan-tangan yang ada ini, Bapak Saudara, mau menunjukkan satu pesan kepada kita semua orang-orang yang telah dipanggil di panggilan pertama tadi. 这些手挥着是要提醒我们已经接受刚才的第一个呼召的人。 Lambaian tangan-tangan yang ada, Bapak Saudara, itu menunjukkan mereka itu sedang membutuhkan yang namanya Injil keselamatan. 这个手挥着，它要表明的就是他们正在需要这个救赎的福音。 Lambaian tangan-tangan yang ada itu menunjukkan bahwa mereka butuh untuk diselamatkan dari dosa dan penderitaan mereka, Bapak Saudara. 这些手挥着，就表明他们需要被救赎，脱离他们的罪恶，脱离他们的困境。 Banyak tangan di luar sana yang memanggil kita berseru minta tolong karena mereka butuh damai sejahtera, sukacita, pemulihan daripada Tuhan Yesus, Bapak Saudara. 外面很多手挥着，就是要求我们求救，他们要脱离这个困境，他们需要的就是喜乐、平安。 Lambaian tangan itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah menyerah terhadap dosa, mereka tidak mampu menyelesaikan dosa itu dan mereka butuh penolong untuk menolong mereka dari dosa-dosa yang ada. 这些挥着的手也表明他们已经投降了，他们已经无能为力了，他们需要有人帮助他们解脱、摆脱那些罪恶。 Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 主内的弟兄姐妹， Suatu malam setelah pulang dari gereja ke pastori, Bapak Saudara, ke apartemen. 有一个晚上，我从教会回到我的牧师楼，就是我的主屋。 Seperti biasa saya pakai lift ke kamar lantai 15, Bapak Saudara. 像通常一样，我就乘电梯到我的房子15楼。 Kebetulan pada saat itu hanya saya berdua dengan seorang lagi yang akan sama-sama naik ke atas. 刚好那这个电梯里面只有2个人，我们2个都要上去。 Sampai lantai 12 liftnya berhenti, oh dia turun di lantai 12. 到第12楼，那个电梯停了，他走出去了。 Lalu setelah dari lantai 12 liftnya akan lanjut ke lantai 15. 然后从12楼要上15楼了。 Tapi setelah lift itu mau jalan, mau bergerak, tiba-tiba liftnya seperti kekurangan tenaga, lalu mati liftnya. 但是要上去的时候，刚好就好像那颗电梯突然间停电了，它就这样没电了。 Kalau liftnya tiba-tiba mati, Bapak Saudara panik gak? Panik gak? 如果弟兄姐 Pasti 妹 panik 这个 lah. 电梯突然间停住，会着急吗？一定会着急，是吧？ Jangan bilang saya hamba Tuhan gak panik, Bapak Saudara. Saya manusia, Bapak Saudara ya. 不要说我是神仆不会着急，我也是人， Saya panik bingung mau ngapain di lift yang mati itu, Bapak Saudara. 我真的不知所措，我不知道这个停电的电梯里面我该怎么办。 Imajinasi saya mulai jalan, Bapak Saudara. 我想象力就开始发挥了。 Saya lagi di lantai 12, berarti ini saya lagi tergantung di lantai 12 nih. Ini tinggi ini, Bapak 这个 Saudara ya. 12楼的时候，我悬挂在空中是这么高的。 Gimana kalau tiba-tiba liftnya jatuh ke bawah, Bapak Saudara? 如果这个电梯突然间掉下来怎么办？ Aduh, saya pikir jangan Tuhan, saya masih mau hidup. Ada istri dan anak-anak saya, Bapak Saudara ya. 我说哎呀，主啊不要，我还有妻子，还有孩子们。 Lalu saya ingat bahwa di ujung tombol-tombol yang ada telepon darurat. 然后我就突然间记得就是电梯在最后的角落有一个这个警报的按钮。 Lalu saya tekan tombol telepon darurat itu, Bapak Saudara, dan puji Tuhan orangnya merespon, Bapak 我 Saudara. 就打了那个警报，然后呢感谢主，那个人很快回应了。 Saya langsung bilang, Pak, cepat liftnya mati dan saya sedang terkunci di dalamnya. 我说先生赶快的，我这个电梯停电了，而且我困在里面。 Lalu dia bilang, oke tunggu sebentar, teknisinya akan naik untuk menolong Bapak. 他说好的。等一下，这个技术员会上去。 Saya bilang ini pintunya nggak bisa dibuka dari dalam. Saya udah berusaha buka tapi keras nggak bisa dibuka. 我又跟他说，我试着从里面开这个门，但是太硬了，太紧了，我开不了。 Dia bilang tenang Pak, tenang, nggak apa-apa. Memang pintu nggak bisa dibuka dari luar, harus dari dalam, harus dibuka dari luar. Bapak 他 Saudara. 说你安心吧，没关系，本来就不可能从里面开的，这个门要从外面开。 Saya bilang oke, saya tunggu ya, jangan lama-lama ya Pak. Saya sudah terkunci dalam lift. 我说哎，我被捆在这个电梯里，你不要久了，快点来。 Saya berusaha untuk tenang, Bapak Saudara, tunggu supaya penolong itu datang.
我尽量的安心的等待那个救我的人来临。 Tapi saya terus memperhatikan jam yang ada Bapak Saudara, seolah-olah lama sekali penolong itu datang Bapak 但是 Saudara. 我一直看我的手表，好像时间过得那么慢， Karena dia nggak datang-datang, saya telepon lagi Bapak Saudara. 因为他又是没来，我又是打那个警报。 Saya bilang kok ini penolongnya nggak datang-datang nih Pak, saya udah terkunci loh Pak. 我说：“哎呀，我被困在里面了，为什么救我的人还没来 Dia bilang tunggu sebentar lagi OTW katanya.？” 他说：“哎呀，在路上，再等一下。 Orang Indonesia itu kalau OTW itu baru bangun tidur udah OTW Bapak Saudara ya. 因为印尼人如果说在路上，这个在路上，他往往就是刚起床都说在路上。 Oke, saya bilang cepat ya Pak, saya tunggu. 我说快点，快点，我 Saya 等 tunggu 着。 lagi dan itu berulang lagi, lama lagi Bapak Saudara. 我又等，又重复的这么慢。 Saya ingat ada 5 kali saya telepon dengan kondisi yang sama Bapak Saudara. 我记得我好像拨打那个警报有5次，都有一样的回复。 Lalu saya lihat waktu, saya sudah 15 menit Bapak Saudara, saya terjebak di dalam lift yang mati itu. 然后我看时间，哦，我已经15分钟了，15分钟了，困在这个停电的电梯里面。 Ketika saya telepon terakhir, petugasnya bilang minta maaf Kak, rupanya mereka naik tangga darurat Bapak Saudara. 然后我最后一次拨打那个警报的时候，他回答说：“抱歉，因为他们是走楼梯、爬楼梯上去的。 Pantasan lama, mereka naik tangga biasa bukan naik lift Bapak Saudara, sampai lantai 12 untuk menolong saya. 怪不得这么慢，因为他们是爬着这个普通的楼梯，他们不是上电梯来救我。 Tapi setelah penolong itu datang, mereka membuka pintu itu dari luar dan saya puji Tuhan bisa keluar dengan selamat. 然后那个技术员到的时候，他们就是三下五除二的很快把这个 Saya sangat 这个 bersyukur. 门打开，救了我，我 Saya 非 sangat 常感 bersyukur 恩。 Bapak Saudara, setelah itu bebas dari lift yang mati itu, sangat bersyukur kepada Tuhan. 我摆脱了这个困境，就是这个停电的电梯，我感到非常的感恩。 Yang saya mau katakan di sini Bapak Saudara, hidup manusia berdosa itu ibaratnya seperti lift yang mati yang terkunci itu Bapak Saudara. 我要说的就是我们人生啊，往往像这个停电的捆我们在里面的这个电梯。 Banyak orang hari ini terkunci hidup mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. 很多人困在这个电梯里面，就因为他自己的过犯，他自己的罪。 Mereka terperangkap di dalam dosa mereka, mereka terjebak di dalam dosa mereka, mereka terikat di dalam dosa mereka. 他们就被自己的过犯、罪孽捆绑，就是陷在里面。 Dosa yang mengunci itu buat mereka gelisah, gak ada damai, gak ada sejahtera, seperti hidup mereka begitu hampa Bapak Saudara. 把他们锁住的那些罪，使他们的生活没有平安，没有喜乐，就是非常的空虚。 Bahkan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mati secara rohani. 甚至他们就灵命上经历了那种灵命的死亡。 Mereka sadar bahwa mereka gak bisa keluar dari dosa-dosa mereka itu. 他们知道自己不能摆脱这些罪， Mereka butuh penolong dan penolong itu adalah penolong dari luar diri mereka. 他们需要一个救主。这个救主呢，是从他们之外、他们外面来的。 Hati kecil mereka terus menangis dan berseru, siapa yang mau datang tolong saya. 他们内心一直的哭泣、呼求说：“谁愿意来帮助我？” Sesekali mereka hibur diri mereka dengan cara-cara duniawi, tapi itu bertahan cuman sebentar saja. Setelah itu kehilangan damai dan sukacita lagi. 他们往往用这个属世的方式来安慰自己，但是这个是暂时的，过去之后，他们又在呼求、在哭泣。 Itu terjadi berulang-ulang dan bertahun-tahun dan kita saksikan begitu banyak orang yang ada di sekitar mereka sedang terkunci di dalam dosa-dosa mereka. 就是我们看周围的人一直不断的困在这个循环里面，就是他们重复的这样做，但是他们这被罪恶捆绑着。 Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang mau bersedia menolong orang-orang ini untuk mengalami Yesus di dalam kehidupan mereka dan mereka bisa bebas? 问题是谁愿意去帮助这些人，来让他们能够认识主耶稣，使他们可以摆脱这些困境？ Orang-orang ini butuh Yesus untuk keselamatan mereka, untuk menolong diri mereka. 这些人需要耶稣来得到那个救恩，来帮助他们的生活。 Karena itu Paulus mengatakan sebuah pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab tapi perlu untuk dilaksanakan Bapak Saudara. 所以呢，保罗就接着问了许多反问句，这些反问句你不用回答，只要有回应。 Paulus bertanya pada ayat 14 dan 15 seperti ini Bapak Saudara, bagaimana orang bisa berseru Bapak Saudara, berseru kepada Tuhan Yesus kalau mereka itu tidak punya imam atau mereka tidak percaya kepada Dia. 第14节说，保罗问：然而人未曾信他，怎能求他呢？ Bagaimana mereka bisa percaya kepada Dia kalau mereka sendiri belum pernah mendengar tentang Dia? 然后未曾听见他，又怎能信他呢？
Bagaimana mereka bisa mendengarkan tentang dia kalau tidak ada yang menyampaikan berita itu kepada mereka? 而且没有传道的，怎能听见呢？ Bagaimana mereka bisa memberitakan kalau tidak ada yang pergi untuk apa? Mengutus mereka memberitakan Injil kepada mereka. 若没有奉差遣，怎能传道呢？ Semua ini Bapak Saudara ada hubungan satu dengan yang lain. 这是有密切关系的每一个链接。 Agar orang-orang pada saat itu Bapak Saudara bisa berseru, bisa membuat Yesus itu sebagai Tuhan dan benar bergantung hidupnya hanya pada Yesus semata. 使得人家可以依靠着耶稣，呼求着向耶稣呼求，他们必须先听到耶稣。 Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 那弟兄姐妹， Paulus mau bilang begini Bapak Saudara, 保罗这么说： bahwa kita seharusnya sebagai orang-orang percaya sudah harusnya menolong orang-orang ini agar mereka pada akhirnya bisa berseru kepada Tuhan Yesus. 我们信主的人是应当的帮助那些人，使得他们最后也可以呼求，向耶稣呼求。 Orang-orang di luar sana tidak hanya butuh teladan sikap, tapi mereka perlu dengar suara Injil Bapak Saudara. 那些人需要先听见福音， Sebab bagi Paulus pada ayat 17 dikatakan iman itu timbul bukan timbul dari apa-apa, tapi timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. 因为保罗在第17节强调说，因为可见信道是从听道来的， Tapi orang akan dengar kalau ada yang memberitakan Injil kepada orang tersebut. 使人能够听到，就是要有人去传讲才能听到。 Perlu ada yang diutus dan pergi memberitakan, karena itu mewakili siapa yang mengutus dan berita apa yang diberitakan kepada orang-orang berdosa. 需要有人奉差遣去传道，他传的道也是什么道，才能人家听见。 Karena itu Bapak Saudara, mau diutus dan memberitakan itu artinya kita mau bersedia, menyiapkan diri kita, berserah waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk pergi demi jiwa-jiwa yang sedang terhilang. 所以呢，弟兄姐妹，我们要奉差遣，我们要传道，是说明我们愿意付出一切，就是付出我们的时间、精力、心思意念，来去帮助还未信主的人。 Namun pertanyaan sekali lagi, siapa yang mau pergi Bapak Saudara untuk menolong jiwa-jiwa yang sedang terhilang ini? 问题是，再一次说，谁愿意去奉差遣去帮助那些灵魂？ Siapakah yang mau pergi menyiapkan kakinya, mau lelah untuk pergi menolong tangan yang sedang melamba-lambai meminta pertolongan? 谁愿意预备自己的脚去走出去，来服侍这个挥着手的需要的灵魂？ Kata surat Yudas, siapa yang mau pergi untuk menolong mereka, membawa mereka keluar dari api? 犹大书强调说，谁愿意去把他们救出来，从火里摆脱出来？ Saya percaya Bapak Saudara pada hari ini Yesus sebagai kepala gereja itu, dia terus mencari orang-orang yang telah ia selamatkan. 我相信主耶稣成为教会的头，教会的首长，他一直找他所救赎的人。 Dia terus bertanya, di mana orang-orang yang telah saya selamatkan? 他一直问我已经救赎的人，他们到底在哪里？ Adakah mereka yang telah diselamatkan itu punya hati yang sama seperti hati saya yang mengasihi orang-orang berdosa di luar sana? 已经得到救恩的人有没有像我的心一样，就是是为那个还没有信主的人而哭泣？ Apakah mereka punya hati yang sama kepada orang tua mereka, papa mama mereka, kakak mereka, adik mereka, saudara mereka, teman mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? 他们是否有那种像我的心，就是很想让他们的父母亲、家庭的成员、兄弟姐妹、朋友、同伴、同事有那种心，要他们相信主？ Apakah mereka mau terbeban kepada orang-orang yang sedang terkunci di dalam dosa-dosa mereka? 他们是否有负担，对那些还捆绑在罪恶里面的人？ Satu ilustrasi penutup dari saya Bapak Saudara. 我有一个最后的结束比喻。 Bapak Saudara tahu satu lagu him yang sangat terkenal dari Kidung Jemaat nomor 364. 弟兄姐妹知道有圣诗集364篇，有一个非常美好的诗歌。 Lagu itu berjudul Berserah kepada Yesus. 这个中文的翻译叫做"我献上所有"， Dalam versi Inggrisnya I surrender all. 就是在英语的翻译是我降服所有。 Lagu ini dikarang oleh seorang anak muda yang bernama Judson Van Devender, Bapak Saudara. 这是一个年轻人叫做 Judson Van Devender 他著作的。 Awalnya itu dia bercita-cita untuk menjadi seorang seniman yang sangat terkenal populer, Bapak Saudara. 他这个年轻人呢，当初他的梦想是成为一个非常有名的艺术家。 Dia
punya bakat yang luar biasa karena dia sangat menguasai dunia seni lukis dan juga seni musik, Bapak Saudara. 他有非常了不起的天赋，就是他在什么领域呢？音乐领域和绘画领域。 Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk hanya menekuni satu seni saja, yaitu seni lukis. 但是他最后决定，他要专注于这个绘画方面的这个恩赐。 Pada akhirnya dia memutuskan untuk berguru kepada orang-orang yang ahli di dalam seni lukis. 然后他就拜很多名师，为他的老师。 Benar yang terjadi, Bapak Saudara, bahwa akhirnya dia menjadi seorang seni lukis yang sangat hebat. 是的，他就成为了一个非常有名的画家。 Ia mengepalai banyak orang yang sedang punya hobi yang sama di dalam seni lukis, Bapak Saudara. 他也带领了许多在绘画方面有天分的人。 Pada sisi yang lain, dia juga adalah jemaat dari sebuah gereja. 另一方面，他也是一个教会的会友。 Dia juga aktif melayani di paduan suara, di dalam pelayanan minggu seperti yang kita lakukan pada umumnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan. 他也是积极的服侍，他参加诗班，他也做其他的服侍。 Tapi banyak teman memperhatikan dia bahwa sepertinya dia adalah seorang yang Tuhan mau panggil untuk jadi hamba Tuhan. 但是他周围的人、周围的朋友就观察到，好像他呢是神要使用为这个全时间的神仆的人， Untuk jadi hamba Tuhan penuh waktu melayani Tuhan, benar-benar menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. 就全时间的服侍神，成为神的仆人。 Namun tetap cita-citanya adalah ingin menjadi seorang seni lukis yang terkenal. 但是因为他的梦想是成为一个知名度很高的艺术家或者画家， Jadi dia tetap memilih untuk bekerja dengan talenta yang ia miliki pada saat itu. 所以呢，他还选择就是在那个领域工作。 Namun setelah 5 tahun bekerja, Bapak Saudara, dia tidak pernah rasa damai, sukacita, hatinya selalu bergumul dengan keadaan yang ada. 工作5年期间，他就没有一种喜乐，没有平安，他的心里总是挣扎着。 Hatinya terus bergumul mau tunduk pada panggilan Tuhan atau mau tunduk pada panggilan diri sendiri menjadi terkenal. 他的心里挣扎的是什么呢？要顺服于神的呼召，或者要追求自己的梦想，要成为一个有名的人。 Kalau ikut keinginan diri sendiri, maka dia berkesempatan untuk menjadi populer, terkenal, kaya raya pada saat itu. 如果顺着自己的梦想走，那他有机会成为一个名誉很高的，就是非常有名的人。 Tapi kalau mau tunduk pada panggilan Tuhan, maka semuanya akan dilepaskan, ditinggalkan untuk ikut panggilan Tuhan. 但是如果要顺服神的呼召，就要把这一切都放下。 Pada akhirnya setelah 5 tahun Bapak Saudara dalam pergumulan itu, dia memutuskan untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya. 挣扎了5年之后，他就决定他放下全部，他要跟随主。 Lalu dia menceritakan isi hatinya seperti ini, Bapak Saudara. 然后他就这样的诉说他的心思。 Akhirnya saat yang sangat menentukan itu datang juga dalam hidup saya. 终于那个关键的时刻来临在我的生活中， Aku menyerahkan segalanya dan memulai lembaran baru dalam hidup saya. 我把一切都献上，我在开始我生活中的新一页。 Aku menjadi seorang penginjil. 我成为一个传道人。 Rupanya ada talenta yang belum pernah ku ketahui dan Tuhan taruh talenta itu dalam hati saya. 原来我还有一个天赋，我从未知道的。神把这个天赋、这个恩赐放在我心中。 Tuhan taruh itu talenta musik itu dalam hati saya dan dia mau pakai saya untuk melayani Tuhan. 神把音乐的恩赐放在我心中，他要使用我在这个领域 Pada 上 akhirnya 服 dia 侍他。 mengarang lagu yang menggambarkan siapa dirinya, berserah pada Yesus. 最后，他就把自己的经历描述在一个诗歌里面，说：“我献上所有。” Mungkin di antara kita Bapak Saudara ratusan orang yang hadir pada siang hari ini Bapak Saudara ada yang akan dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan penuh waktu seperti orang ini. 也许我们当中有100多人，一定有人是神呼召为全时间的传道 Saya 人。 katakan bahwa itu panggilan khusus Bapak Saudara. 我要说，这个是非常特殊的呼召。 Tapi saya mau katakan Bapak Saudara, untuk memberitakan Injil tidak butuh panggilan khusus menjadi hamba Tuhan penuh waktu. 但是传福音不需要成为全时间的传道人才去行。 Memberitakan Injil, semua kita bisa memberitakan Injil karena kita adalah hamba-hambanya Tuhan. 传福音是每个人都能做到的，因为我们每一个都是神的仆人。 Semua kita dipanggil, diberikan talenta, kelebihan, keunikan, dan Tuhan mau pakai itu semua sebagai jembatan Injil Yesus Kristus. 我们每一个都被神呼召，透过他
给我们的特别的恩赐、特别的才干，他能够使用我们在各个领域成为耶稣基督福音的桥梁。 Karena itu apapun kelebihan kita, talenta kita, keunikan kita, pakai itu bukan untuk diri kita semata, tapi pakai itu sebagai jembatan untuk Injil Yesus Kristus disebarkan. 所以呢，不管我们有什么天分，我们有什么恩赐，我们有什么长处、优点，我们都要好好使用。不是就是要炫耀自己，而是要成为这个福音的桥梁，让人认识耶稣基督。 Beberapa waktu terakhir ini saya sering menyanyikan lagu yang dikarang oleh orang ini, Bapak Saudara. 这一段时间，我常常就是唱这首诗，就是刚才我说的那个人他著作的诗。 Berserah kepada Yesus. 我奉献所有， Saya merenungkan seperti ini, Bapak Saudara. 我是这样想的。 Kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Saudara, 我们是信徒， kita harusnya sekarang ini bukan lagi mau belajar banyak tahu tentang panggilan kita, bukan, Bapak Saudara. 我们这一段不再是我们要学的很多，知道的很多。 Kita bukan lagi belajar untuk banyak tahu tentang apa panggilan saya, 我们不再追求要知道的很多，我的呼召到底是什么？ tapi yang paling penting adalah bagaimana kita belajar untuk semakin menyerahkan diri kita kepada panggilan Tuhan itu. 更重要的就是我们要学习的是如何把自己献上来去做那个呼召， Sebab 去 tidak 执 ada 行。 artinya orang tahu panggilannya tapi tidak menyerahkan dirinya kepada panggilan Tuhan itu. 因为如果一个人只是知道他的呼召是什么，但是不去执行，不把自己献上的话是没有用的。 Jadi bukan semakin banyak tahu tapi semakin banyak menyerahkan diri kepada 所以 panggilan 呢 itu. 强调的不是知道的越多，而是奉献自己越多。 Dalam ibadah hari ini Bapak Saudara, kita akan menyaksikan ada 29 rekan kita yang akan diutus untuk visit Injil ke Pangkal Pinang. 在今天的崇拜会，我们会看有29位我们教会的人他们要去传福音，他们叫做福音小组。 Kita bersyukur bahwa ada Tuhan yang masih terus ingatkan gerejanya tentang panggilannya bermisi bagi Allah. 我们感谢神，一直提醒我们的教会、我们的会友，我们要就是一起有这个差传的服饰。 Tapi ada satu pelajaran berharga yang saya petik dari apa yang sedang mereka persiapkan ini, Bapak 但是 Saudara. 有一个非常宝贵的功课，我就从他们的身上采取。 Mereka ini adalah orang-orang yang mau belajar untuk menyerahkan diri kepada panggilan. 他们是一群要学习奉献自己来执行那个呼召的人。 Belajar dan belajar menyerahkan diri kepada panggilan. Bukan belajar semakin tahu panggilan, tapi menyerahkan diri kepada panggilan 他 Tuhan. 们一直学习的是什么？不是让自己知道的越多，知道他的呼召是什么，但是他们学习的就是怎么奉献的越多来执行那个呼召。 Diutus pergi memang Bapak Saudara tidak harus selalu ke daerah, Bapak Saudara. 奉差遣不一定说就是要去部落传福音， Tidak harus selalu ke pedalaman, Bapak Saudara. 不一定说要去偏僻的地方传 Tapi 福音。 pertanyaannya Bapak Saudara begini, Bapak Saudara. 问题是这样。 Adakah yang mau bersedia menyerahkan dirinya untuk menjadi alat menyampaikan berita Tuhan itu kepada orang yang terhilang? 有没有人愿意奉献自己，成为器皿，来向这个迷失的灵魂传福音？ Amin. Mari kita berdoa. 阿门。我们要祷告。